عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. Baik, kita sambung malam ni dalam bab nisab yang wajib pada bagian-bagian yang dikenakan zakat. Malam ni kita tengok dalam bab binatang ternakan dan kadar yang wajib dikeluarkan. Baru ni kita baca unta. Malam ni kita tengok lembu dan kerbau. Antara binatang ternakan yang dikenakan zakat ialah lembu dan kerbau. Had minimal nisabnya ialah 30 ekor. Lembu dan kerbau ni sama. Lembu dan kerbau sama 30 ekor. Kita bela lembu 30 ekor. Cukup setahun, kekal 30 ekor. Maka kena keluar zakat. Bela lembu 30 ekor. Kemudian salah seekor daripada lembu kita tu mati. Kita pun apabila mati, kita cari-cari lain, seminggu selepasnya dapatlah lembu lain. Kita pun beli, maknanya tak ada seminggu, yalah. Walaupun kurang seminggu, maka dikira kurang. Tidak cukup haul dia 30 ekor lah. Baik, nisab 30 ekor tidak wajib zakat bagi yang kurang daripada itu. Kewajipan jumlah yang dikeluarkan akan bertambah mengikut ketetapan tertentu setiap kali bertambahnya bilangan lembu. Ia adalah seperti berikut. Macam samalah. Unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri, kaedahnya sama. Makin banyak bertambah, makin banyak bertambah. Kadar dia 30 ekor baru kira. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Dari 30 sehingga 39 ekor. Maka kita bela lembu sebanyak itu, maka wajib dikeluarkan zakat tabi' atau tabi'ah. Yakni lembu jantan atau lembu betina yang berusia setahun. Ataupun kalaulah kita buka kitab kuning, dia kata cukup 30 atau antara 30 hingga 39 ekor, maka wajib dikeluarkan tabi' atau isterinya. Tak? Tabi' atau isterinya. Tabi' ni lembu berusia setahun. Tabi' lembu jantan. Isterinya lembu betina. Senang. Kemudian 40 hingga 59. 30 hingga 39 tu 10. Tak? 10. Jarak tu 10 ekor. Tapi 40 hingga 59. Dalam lingkungan 20 ekor. Maka dikeluarkan namanya musinnah.
Musinnah. Musinnah ni lembu berusia 2 tahun. Namanya musinnah. Tak. Kita belajar kitab Arab pun dia panggil musinnah juga. Sinnun tahun, umur. Musinnah diberi nama kepada lembu berusia 2 tahun. Musinnah ni jangan letak nama anak. Tak. Letak nama Siti Musinnah. Budak ni apa suka melompat sangat ni? Ada. Nama lembu. Musinnah. Baik. Jadi kalau bela sampai 40 ekor, kena keluar seekor lembu zakat. Usia 2 tahun. Bela sampai 59 ekor pun, kena keluar seekor juga lembu berusia 2 tahun. 60 hingga 69. 2 ekor tabi'. 2 ekor lembu berusia setahun. 2 ekor tabi', 2 ekor lembu yang berusia setahun. 70 hingga 79. Seekor musinnah dan seekor tabi'. Musinnah 2 tahun, tabi' setahun. 80 hingga 89. 2 ekor musinnah. 80 hingga 99. 90 tu. Silap tu. 80 hingga 89. 2 ekor musinnah. 90 hingga 99. 3 ekor tabi'. 3 ekor lembu yang berusia setahun. Cukup setahun. Walaupun cukup hari. Tidak lebih. Janji cukup. 100 hingga 109. Bertambah 10, 10, 10. Seekor musinnah dan 2 ekor tabi'. Seekor yang umur 2 tahun, 2 ekor yang berumur setahun. 110 hingga 119. 2 ekor musinnah dan seekor tabi'. 2 ekor yang berumur 2 tahun dan seekor yang berumur setahun. Baik. Kalau bilangan lembu kerbau tadi lebih daripada 119 ekor. Buat kira-kira sifir dia sampai 119. Kalau lebih, maka pada setiap tambahan 30 ekor dikeluarkan seekor tabi', dan pada setiap tambahan 40 ekor dikeluarkan seekor musinnah. Gitu. Katalah dia bela sampai 150 ekor. 150 ekor. Maka dia kena keluarkan 2 ekor musinnah dan 2 ekor tabi'. Dia bela sampai 160 ekor tambah 40. Maka dia kena keluarkan 3 ekor musinnah dan seekor tabi'. Dan begitulah ke seterusnya. Baik, kalau kita tengok contoh. Nisab ataupun bilangan lembu ternakan kita antara 70 hingga 79 ekor. Wajib zakatnya 1 ekor yang berusia 2 tahun musinnah dan 1 ekor yang berusia setahun tabi', 3 tahun. Kalau kita beri lembu besar, umur 4 tahun, beri seekor. Tak? Dia nak situ 2 ekor. Umur 2 tahun, seekor. Dan umur setahun, seekor. Kita pilih seekor je lah. Besar sekali. Umur dia 4 tahun. Tak boleh. Tak melepasi. Kerana dia nak 2 ekor. Ada fadilat di segi ekor tadi. Kerana darahnya dan sebagainya. Jika disembelihkan menjadi saksi.
darah, kuku dan sebagainya menjadi penyaksian. Baik, dia kira ekor, dia tidak kira umur. Kalau kita kata dia ada lembu 60 ekor, 65 ekor. Jadualnya, sifirnya apabila 65 ekor, kena keluar 2 ekor tabik. 2 ekor lembu yang berusia setahun. Kita kata, sayanglah Ustaz anak lembu ni. Mungkin bakal comel berusia setahun ni. Kita nak bagi hak usia 3 tahun, hak usia 2 tahun, 2 ekor. Tak apa. Tak ada masalah. Tak bolehnya kurang daripada itu. Anak gabung setahun, 2 tahun, ambil lembu seekor yang umur 2 tahun, tak boleh. Sebab kira ekor. Tapi kalaulah umur dia setahun, kita nak bagi yang 2 tahun, 3 tahun, tak jadi masalah. Baik. Sayang juga lembu ni mahal. Sekarang ni lembu mahal. Kelantan lagi mahal. Saya balik hari tu, balik Raya Haji tu, balik cuti baru ni, kenduri kahwin, rasa-rasa macam mahal Kelantan pula kat situ daripada kat sini. Sebab saya pergi ke kandang lembu di Malaka Kuang tu, besar nampak lembu. Tanya tokai dia, tuan dia kata 5,000. 5,000. Di Kelantan tanya 7,000. Lembu mahal lah. Tak, lembu ni mahal. Baik. Habislah masalah lembu, masalah kambing pula. Jadi kalau belon 60 hingga 69 ekor, 2 ekor tabik. Tak, 2 ekor tabik. Jadi kira atas tu lah. Kalau modal 240 juta, berapa ekor agak-agak? Tak. Kalau modal tu 240 juta tu, berapa ekor lembu? Tak. Keluar zakat lah. Tak. Belah setahun kena keluar zakat. Tapi kalau belah setahun, tak cukup setahun jual belakang lembu tu, tak kena keluar zakat lah. Baik. Kambing tidak diwajibkan zakat pada kambing sehingga mencapai jumlah 40 ekor. Apabila cukup 40 ekor, wajib dikeluarkan seekor. Kadar yang wajib itu bertambah setiap kali bertambahnya bilangan kambing berdasarkan kepada sifir yang berikut sebagaimana yang lain. Cumanya kambing ni dia bertambah banyak-banyak. Kalau lembu 10, 10, 10. Kambing 40 hingga 120. 40 ekor kambing hingga 120. Seekor syah ataupun dha'n yang berusia setahun ataupun ma'iz yang berusia 2 tahun. Seekor syah. Seekor syah. Syah ni, kata dia, syatun ni diistilahkan syatun. Kalau dha'nu, kambing, usia dia setahun. Kalau ma'iz, biri-biri, berusia 2 tahun. Baik. Jadi syatun maknanya kita kalau belum 40 hingga 120 kena keluarlah seekor kambing yang berusia 2 tahun. Senang cerita, ambil yang 2 tahun. 121 hingga 200, 2 ekor syah. 201 hingga 300, 3 ekor. Dia bermula dengan 40 sehingga 120, kemudian bertambah 100. Kemudian kadar yang wajib ini bertambah mengikut asas yang ditetapkan, iaitu pada setiap 100 ekor pertambahan, bermakna setiap kali bertambah 100 ekor, bertambahlah kadar yang diwajibkan, iaitu seekor kambing syah. Kambing ni, lembu mungkin orang kampung jarang bela lembu sampai banyak. Tak?
Tapi kambing mungkin orang bela kambing ni tak setakat 40 ekor tu orang kampung pada bela. Tak. Kadang-kadang bela ni wallahualam orang kata apa istilah skun ni orang KL panggil apa skun? Skun rasi. KL panggil apa Apa Ustaz? Skun rasi Serasi. Serasi. Mana kadang-kadang orang bela binatang ni dia tak sesuai lah. Tak. Macam-macam tak sesuai. Tak tahulah. Macam-macam tak sesuai. Orang bela, biar. Kita bela, mati. Tak. Tak sesuai. Orang bela sekali beranak, dua kambing. Dua, tiga. Sekali dia lahirkan anak. Tapi orang yang tak sesuai, bela, tak beranak-beranak. Tak beranak dia. Kalau beranak pun mati. Tak sesuai. Boleh betina ataupun jantan. Baik. Kemudian dalil. Dalil. Dalilnya hadis Al-Bukhari 1386 daripada Anas radhiyallahu anhu dan surah Abu Bakar radhiyallahu anhu yang disebutkan sebahagiannya sebelum ini dinyatakan juga padanya. Dan zakat kambing yang dipelihara di padang yang terbuka apabila bilangannya 40 hingga 120 dikeluarkan seekor syah kambing. Apabila bertambah menjadi 120 hingga 200 ekor dikeluarkan 2 ekor syah. Apabila bertambah menjadi 200 hingga 300 ekor wajib dikeluarkan 3 ekor syah. Apabila bertambah lebih daripada 300, setiap tambahan 100 dikeluarkan seekor syah. Apabila ternakan seseorang itu kurang daripada 40, maka tidak diwajibkan padanya zakat, kecuali pemiliknya mahu mengeluarkannya juga sebagai sedekah sahaja. Habis. Itu jadual sifir-sifir dia. Kita tak terlibat dah ni. Dengan keluar zakat. Kita terlibat dengan makan kambing tu selalu terlibat. Tak. Kemudian habis. Kemudian dia sebut sikit syarat khas wajibnya zakat kambing. Syarat khas ni apa? Dia ada beza di antara kambing yang dilepas di ladang dengan kambing yang diikat. Syarat umum wajibnya zakat telah dijelaskan di bawah tajuk siapa yang diwajibkan mengeluarkan zakat. Namun kewajipan keluarkan zakat ternakan ini ada syarat yang lain, tambahan. Pertama adalah ia saimatun. Saimah. Iaitu pelihara di padang. Dipelihara di padang terbuka pada kebanyakan masa. Di mana kehidupan dan kesihatannya bergantung kepada pemakanannya di tempat terbuka ini berdasarkan hadis Al-Bukhari yang dipelihara di padang yang terbuka. Maknanya kira pelihara secara bebas. Pelihara secara bebas, dia cari makan sendiri. Pada kebanyakannya. Kalau kita bagi pun top up jarang-jarang je lah. Sebagaimana orang ternak tu lah. Tak. Kemudian yang kedua, ternakan ini dipelihara untuk diperah susunya. Atau untuk dibiakkan. Ataupun untuk mendapatkan dagingnya. Bukannya untuk bekerja. Ternakan ini, kata dia, dipelihara untuk diperah susu. Atau untuk dibiakkan. Ataupun untuk mendapatkan dagingnya. Bukannya untuk bekerja. Kalau ia digunakan untuk bekerja, seperti membajak, pikul barang, mengempam air, tidak diwajibkan zakat padanya. Dalilnya, sabda Nabi, laisa fil baqaril awamili syai'un. Tidak diwajibkan zakat sedikit pun bagi lembu yang bekerja yang digunakan untuk membajak dan seumpamanya.
Maknanya bela tu memang bela untuk tujuan yang lain, tujuan yang bermanfaat pada tubuh badan kambing. Kita bela dia, manfaat ambil dari mana? Manfaat pada tubuh badan kambing. Apa makna manfaat pada tubuh badan binatang tu? Ambil susu dia ke? Ambil daging dia ke? Ambil bakar dia ke? Bela untuk itu. Adapun manfaat di luar daripada kambing, maka tidak. Tak. Bela, manfaatnya ialah di luar daripada tubuh badan ternakan itu. Seperti kata, untuk membajak. Maka nak manfaatnya bukan daripada tubuh badan ternakan itu, tapi di luar. Saya ingat dalam 2 tahun lepas, beli lembu sana satu tempat di Kuang. Saya beli 3 ekor. So, untuk persatuan. Dia tanya, cukup ke Ustaz? Cukup lah, mana yang cukup lah. Yang kita nak sembelih tu untuk di flat, di Selayang. Dia kata, tak apalah, ambil lah seekor lagi. Beli 3, dia bagi 4. Beli 3 ekor, harga dalam 2 lebih. Tapi dia bagi 4 ekor. Satu dia bagi percuma. Dia bagi free lah satu. Mungkin itu zakat. Mungkin zakat, mungkin sedekah. Sebab zakat tak wajib bagi tahu. Tak, ni zakat saya. Wajib dia niat je lah. Ni zakat, dia keluarkan. Jadi kemungkinan zakat dan kemungkinan sedekah dia sungguh. Baik. Ternakan yang lain dikiaskan dengan lembu. Samalah apabila hadis menyebut lembu, maka ulama kata sama merakumi hadis ini pada ternakan-ternakan yang lain. Yang ketiga, tidak disyaratkan haul, iaitu syarat umum bagi anak ternakan yang lahir sewaktu perkiraan haul. Oleh itu, untuk diwajibkan zakat, tidak disyaratkan berlalunya 1 tahun daripada kelahirannya. Ia dizakatkan bersama ternakan yang telah besar apabila sempurnanya haul, kerana ia mengikut kepada asalnya ibunya dan kaedah menyatakan at-tabi'u ya'khuzu hukmal matbu', yang mengikut mengambil hukum yang diikut. Maknanya dia ada haul, ada haul dia. Ada haul dia, haul ni maknanya pusingan setahun. Tetapi haul ini kira hak mana? Haul ni kira hak ibu. Kita bela kambing tadi, katalah bela kambing tadi 100 ekor. Apabila 100 ekor, kena keluar seekor syah. Baik, seekor yang umur 2 tahun. Kemudian, akhir tahun daripada 100 ekor kambing yang kita bela tu, akhir tahun, dia biak. Dia beranak akhir tahun tu. Jadi, katalah anak akhir tahun tu, bulan 12 ni, pakat beranak belaka. 40 ekor. Ibu ada 40 ekor, 40 ekor dapat anak. Jadilah 140. Baik. Yang baru beranak tu umur setahun baru. Umur sebulan baru. Tak sampai setahun. Tapi dikira sebagai 140 ekor. Yang anak dikira bilangan. Walaupun dia tak cukup haul tempoh setahun. Tapi dikira kepada induk asal ataupun ibu dia tadi. Itu cara perkiraan sedikit perkara yang tidak menjadi asas kepada perkiraan lah. Baik. Habis dalam bab binatang. Jadi binatang ni dia ada jadual dia lah. Dak unta, mula-mula unta dengan 5 ekor. Unta bermula dengan 5 ekor, wajib zakat sekor. Manakala lembu bermula dengan 30. Kambing bermula dengan 40. Kalau surau masjid, duit ada, tabung banyak, nak kembang biak, duit ni buat apa?
Kita buat bisnes, bela lembu. Bela kambing. Beli lembu 100 ekor. Beli kambing ke 100 ekor. Cukup setahun, zakat macam mana? Kata setengah zakat tak kena pada surau ataupun masjid dan institusi. Kerana pemilikan tam. Milkul tam. Hak milik tu tak ada. Hak milik tak ada. Bagaimana hak milik tak ada? Maknanya dia bukan jadi pemilikan kepada seseorang. Kerana ni ramai kan. Dia bukan jadi pemilikan kepada seseorang. Sebab itulah duit tabung, duit simpanan, surau tak kena zakat. Sebab dia tidak mencukupi syarat pemilikan yang sempurna. Zakat. Apabila zakat bagi pada asnaf lah. Zakat bagi pada asnaf. 8 asnaf tu berhak terima zakat. Baik. Kemudian kita tengok sedikit nisab tanaman dan buah-buahan dan kadar yang diwajibkan. Jenis-jenis tanaman dan buah-buahan yang diwajibkan zakat telah disebutkan. Dalil daripada Al-Quran dan Sunnah juga telah jelas. Sekarang kita nak jelaskan nisab yang disyaratkan wujud pada tanaman dan buah-buahan untuk memastikan zakat diwajibkan padanya. Nisab tanaman dan buah-buahan. Apa yang sama atau lebih daripada 5 wasak? 1 wasak 60 gantang. Wajib dikeluarkan 1 kail, iaitu 1 gantang. Ini dikira selepas ia dibersihkan daripada kulit, kotoran tanah dan debu yang melekat. Juga selepas buah dikeringkan mengikut kadar kering yang biasa. Apabila penghasilan mencapai 5 atau 6 wasak ataupun lebih, maka diwajibkan zakat. Jadi buah-buahan kata dia 60 gantang. Melebihi 6 tanaman atau buah-buahan melebihi 60 gantang, maka wajiblah zakat. Wajib zakat segantang. Saya pernah terimalah zakat beras. Tak? Apabila Datuk tanam padi, maka apabila menuai padi tu, dia panggil, dia kata ni zakat. Kan? Dia panggil kita, dia kata ni ambil zakat padi. Kita pergi jual, bolehlah duit. RM10 ke RM15 dulu kan masa sekolah rendah. Dia bagi atas dasar belajar lah. Jadi Datuk bagi pada cucu zakat sah. Sah zakat, Datuk bagi pada cucu kerana dia tidak tanggung cucu tadi. Kerana tidak menjadi kewajipan dia menanggung cucu. Kecuali menjadi kewajipan dia menanggung cucu. Mak ayah tak ada, wajib pada Datuk tanggung cucu tadi. Tak boleh dia beri zakat pada cucu tu. Baik. Sabda Nabi, laisa fi ma duna khamsati awsukin sadaqah. Tidak wajib zakat bagi yang kurang daripada 5 wasak. Riwayat yang lain, hadis Muslim, tidak wajib zakat pada bijian dan kurma sehinggalah ia mencapai 5 wasak. Kita bincang dah tanaman ini, maknanya tanaman yang menjadi makanan asasi. Gandum ataupun beras. Gandum ataupun beras, maka cukup haul 60 gantang tadi, wajiblah zakatnya. Baik, cukup nisab 60 gantang. Pada riwayat beliau, yakni Muslim, yang lain menggunakan ta' yang bermakna buah-buahan. Bukannya ta' yang bermakna kurma. Maknanya adalah lebih menyeluruh kerana ia merangkumi kurma dan anggur. Ini dalam masalah benda apa yang nak dikeluarkan zakat tadi. Jadi kesimpulannya kita faham, kalau tanaman, biji-bijian yang menjadi makanan asasi, maka itulah
ia dikenakan zakat sebagaimana yang kita bahas dah sebelum daripada ini. Kalau orang ni jenis makan buah durian, kan, maka tak kena zakat sebab dia nadir, yang luar biasa, yang tidak jadi adat kebiasaan. Kemudian apakah dia wasak? Wasak ni tak berapa nak faham ni, nak ukur-ukur ni. Wasak adalah termasuk sukatan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah bersamaan dengan 60 gantang. Bersamaan dengan 60 gantang bagi satu wasak, 60 gantang. 60 gantang satu wasak. 60 gantang Madinah pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lepas di sisi Ibnu Hibban dinyatakan, dan al-wasak ialah 60 sok gantang. Satu gantang bersamaan 4 mud. Satu gantang 4 cupok. Ataupun 4 genggaman besar. Ia telah ditentukan kadarnya oleh Dairah Al-Ma'arif Al-Islamiyah. Ensiklopedia Pengetahuan Islam jilid 14 halaman 105. Kalau tuan-tuan nak rujuk kadar-kadar timbangan, itu boleh rujuk di sana. Satu gantang bersamaan 3 liter. Kalau timbang sukat, satu gantang bersamaan 3 liter. Jadi satu wasak bersamaan 180 liter, yakni 3/60. Oleh itu nisab tanaman dan buah-buahan ialah 900 liter sukatan, iaitu menyamai 5 wasak. Tadi saya kata 60 bagi 1, yang darab 5, jadi 300. 300. Tanam padi, padilah kita nampak. Tak, padi yang kita duk makan beras tu. Tanam padi, kita dapatlah 300 gantang. Yang bersih tu. Yang bersih, dah kering, dah jemur kering, apa semua bersih, dapat 300 gantang. 300 gantang ni banyak mana? Kalau beras tu 10 kilo, tak sampai 3 gantang. 10 kilo ni dalam 2 gantang setengah. Ya, 10 kilo. 10 kilo, 2 gantang setengah. Jadi kalau satu pek tu 2 gantang setengah, 300 gantang ni berapa pek jadi? Kalau 100, 250. Ada? 100 lebih lah. Tak? 100 lebih. Baik. Kemudian kadar yang wajib dikeluarkan. Setiap tanaman dan buah yang disirami dengan air hujan ataupun air sungai yang tidak perlu menggunakan usaha dan perbelanjaan daripada pekebun ataupun pokok itu mengambil air dengan akarnya sendiri, seperti pokok yang bergantung kepada hujan, wajib dikeluarkan zakat sebanyak 10% apabila cukup nisabnya. Dengan ini bagi setiap 300 gantang, iaitu hak minima, wajib dikeluarkan 30 gantang, dan bagi setiap 900 liter dikeluarkan 90 liter. Itu nilai dia. Maknanya kalau 300 gantang, 30 gantang. Kalau kita kata kita ambil satu pek beras 10 kilo tu, kalau kita kata 3 gantang, senang kira, maka 100, 300. Tak? Maka kita kena keluar 10% daripada itu, mana 10 beg lah. Baik. Itu kalaulah dia ni mengguna tanaman padi tadi guna air hujan ataupun air daripada aliran sungai. Yang tidak perlu kepada kita mengepam air kerana air tak ada, pam air musim kemarau, ataupun air tak naik kena pam air, ataupun kena bawa air dengan lori dan sebagainya. Ada.
Sekiranya ia diairkan dengan pengepam ataupun alat penggerak atau seumpamanya yang memerlukan pekebun mengeluarkan tenaga dan perbelanjaan, maka zakatnya pada waktu itu ialah 5% sahaja. Dengan itu bagi setiap 300 gantang wajib dikeluarkan 15 gantang, dan bagi setiap 900 liter dikeluarkan 45 liter. Separuh. Maknanya kalau dia ni hidup sendiri, air hujan dan air sungai yang mengalir, 10% keluar zakat. Kalaulah benda tu kita usahakan. Usahakan ni maknanya keluar perbelanjaan dan tenaga. Kalau sungai pun tenaga guna juga, tapi tidak maksimum guna tenaga. Sekadar dia buka dan tutup lubang air saja. Maksudkan guna tenaga, maknanya kena ada pam, ataupun ada kuda ke bawah air pergi simbak. Ada kuda ke duk main tali pam air dan sebagainya. Benda yang lebih rumit pekerjaannya, maka kena 5% sahaja. Baik. Jadi kalau kiranya tak banyaklah. Tak. Kalau kira tak banyak, sedikit saja. Dalil kadar yang wajib dikeluarkan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fima saqatis sama' wal 'uyun, aw kana athariyal al-ushru, wa fima suqiya bin nadhi nisful ushri." Tanaman yang diairi, disirami, mendapat air dengan hujan atau mata air, ataupun pokok yang diairi dengan hujan dan dengan akarnya, zakatnya 10%, dan tanaman yang diairi dengan pengepam, zakatnya ialah separuh, 1/10 sahaja. Iaitu ialah separuh 1/10, iaitu 5% sahaja. Jadi itu dalil yang mengatakan zakat ni kalau begini keadaannya kena 10%, kalau begini keadaannya kena 5% sahaja. Baik. Baik, kemudian bilakah zakat tanaman dan buah-buahan diwajibkan? Bila zakat tanaman dan buah-buahan diwajibkan? Zakat tanaman, yakni tanaman yang wajib dikeluarkan zakat, tidak diwajibkan kecuali selepas bijian itu matang dan keras. Tidak disyaratkan semuanya matang, bahkan cukup dengan matang sebahagiannya, maka dianggap semuanya matang. Zakat buah-buahan juga yang wajib dikeluarkan zakat, tidak diwajibkan kecuali selepas ia mula menampakkan hasil, iaitu nampak kematangannya, masak dengan warna merah atau kuning, atau berubah warnanya mengikut kebiasaan setiap buah. Matang sebahagiannya adalah dianggap sebagai matang keseluruhannya. Disyaratkan nampak matang pada buahan itu dan keras pada bijian, kerana sebelum keadaan tersebut ia tidak dianggap sebagai makanan asasi dan tidak sesuai untuk disimpan. Apabila telah sabit zakat diwajibkan dengan sebab adanya kekerasan dan kematangan, maka zakat tidak wajib dikeluarkan pada waktu itu, tetapi zakat buah-buahan wajib dikeluarkan apabila anggur itu menjadi anggur kering, zabib, kismis, dan begitu juga dengan kurma. Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Attab bin Usaid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan agar dianggarkan sukatan anggur ketika ia sudah menjadi kismis, sebagaimana dilakukan pada tamar, lalu diambil padanya zakat, sebagaimana diambil zakat daripada kurma. Zakat tanaman ialah selepas penghasilannya dibersihkan daripada kulit dan sebagainya, berdasarkan firman Allah, wa atu haqqahu yauma hasadih, keluarkanlah haknya, yakni zakat, pada hari kamu memetik atau menuai. Jadi bila mana zakat tanaman itu hendak dikeluarkan, wajib bayar zakat. Apabila contoh kita tanam padi, kita senang, maka ketika padi masak tu tidak dikeluarkan zakat lagi. Dapat ambil, baru keluar zakat. Padi masak belaka dah. Kira-kira tanam padi ni ada 50 hektar. Tak masak dah. Kuning masak. Maka tidak wajib lagi pada masa itu, tetapi wajibnya setelah diambil.
dan dikeringkan. Kalau kita tak ambil, gugur ke ataupun tenggelam banjir dan pupus, maka tak menjadi apa-apa kepada kita lah. Kerana belum dimiliki yang sah itu secara sempurnanya dan cukup syaratnya, iaitu kering. Baik, dan begitulah keadaan-keadaan yang lain. Baca sekali lagi. Menjual tanaman dan buah-buahan selepas ia diwajibkan zakat. Apabila hasil tanaman dan buah-buahan dijual selepas wajib zakat padanya, tidak sah jualan pada bahagian yang diwajibkan zakat kecuali apabila telah disukak dan dianggarkan berapakah kadarnya ketika ia telah dikeringkan nanti. Iaitu dianggarkan kadar buah-buahan yang akan menjadi kismis ataupun kurma. Begitu juga dianggarkan kadar hasil tanaman yang akan menjadi bijian yang telah bersih. Ini kerana anggaran sukatan akan menjamin pengetahuan pekebun jumlah yang wajib dikeluarkan zakat. Sama seperti jual beli apabila ia dimakan atau dihadiahkan atau dimusnahkan. Apabila dia melakukan perkara ini, dia didenda atau kadar zakat yang telah digunakannya. Didenda dengan kadar zakat yang telah digunakannya itu. Kalau dia tahu pengharaman tindakan itu, dia berdosa. Jika tidak tahu, dia tidak berdosa. Perintah disunatkan menghantar orang yang boleh menyukat tanaman dan buah-buahan sewaktu zakat wajib dikeluarkan berdasarkan kepada hadis Attab yang telah dinyatakan di atas. Apabila pemerintah tidak melakukan perkara ini, pemilik hasil hendaklah menggunakan khidmat dua orang yang adil lagi berpengalaman untuk menyukat hasil tanamannya dan menentukan kadar yang wajib dikeluarkannya. Selepas itu dibenarkan dia menguruskan hasil tanaman yang ada padanya. Ini adalah untuk orang panggil untuk penjelasan yang akhirnya bagaimana tanaman, bijian, bijiran, buah-buahan itu hendak dizakatkan. Maka itulah keadaannya yang kita faham. Pertama sekali bersih, suci dan kering. Bersih, suci dan kering. Barulah boleh dizakatkan. Kita dah kumpul semua sekali, nak jual boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kerana dalamnya ada zakat. Kita ni jenis, tak boleh nak agak lah. Tak reti lah nak agak ni. Yang ada satu lori ni, berapa pikul, berapa gantan, tak reti lah nak agak. Maka tak boleh nak jual semua sekali. Kalau kita reti, oh ni satu lori ni adalah lebih kurang 12 pikul. Kan? 12 pikul. Sekian-sekian kilo banyaknya. Maka apabila sekian-sekian kilo banyak, sekian-sekian gantan banyak, kita anggarkan dengan 10 tadi. Tolak 10%, maka kita boleh jual kadar yang lebih itu. Kerana itu hak kita. Tapi kalau kita tak tahu semua sekali, maka semua sekali itu tak boleh. Kita pandai-pandai nak jual. Kalau kita jual juga, jadi kita pandai-pandai jual hak Allah Subhanahu wa taala. Tugas wajib asalnya pemerintah lah. Pemerintah wajib beri pesanan tentang kewajipan mengeluarkan zakat ini dan berapa nilai dan sebagainya. Kalaulah dia orang tak sampai kepada pemilik tuan punya tanaman itu, dia sendirilah kena usahakan dan dia ingat akan zakat hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tak tahu kena zakat, selesai masalah. Kalau dia tahu, dia berdosa, beri makan kepada anak, isteri dan sebagainya, maka makanan itu menjadi makanan yang tidak halal. Yang paling-paling kurang minimumnya jadi syubhah makanan itu dan merosakkan dalaman seseorang yang memakan benda-benda yang tidak halal, benda-benda yang tidak jelas kesahihannya ataupun tidak jelas pengharamannya. Baik. Jadi itu berkenaan dengan tanaman. Mengeluarkan nilai sebagai ganti ain barang asal, wallahu alam. Ini kalau kita nak tukar macam mana pula? Kita baca ke depan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita boleh simpul beberapa perkara hanya sebagai pengetahuan kita. Bela binatang banyak sangat kena zakat. Banyak mana? Kalau unta lebih pada 5 ekor.
Banyak mana kalau lembu kerbau lebih daripada 30 ekor? Banyak mana kalau kambing biri-biri lebih daripada 40 ekor? Maka kena keluarkan zakat. Keluar zakat macam mana? Boleh keluar duit ke? Tak boleh. Kalau mengikut Imam Syafi'i, kena keluar binatang tu juga. Nah, bagi binatang tu, lembu tu seekor, bagi kat dia. Ikut dia lah orang miskin ni nak buat apa pun. Nak buat kenduri ke dan sebagainya. Boleh. Tak boleh. Kita nak keluarkan, okeylah. Ni ada 40 ekor lembu, ambil lembu ni seekor, ni zakat. Yang kita panggil tokai lembu, dia beli lembu kita, dapat 3,000, duit tadi kita agih-agihkan pada orang miskin. Tak boleh. Tak boleh, kenapa? Penerima tak ada pada masa itu. Kita yang uruskan, belum diterima. Imam Syafi'i nak dikeluarkan zakat ini, binatang itu juga, dan yang sahihnya sampai kepada penerima itulah. Apabila dia terima, dia serah balik, kan? Ataupun dia terima, dia minta tolong kita jual. Jual pada Tuan Haji pula lah. Dia terima dah, saya dah terima, saya jual pada Tuan Haji pula lah. Tak ada masalah lah. Tak. Sebagaimana kita duk lakukan yang nazar lah. Tak. Sebagaimana tuan-tuan bernazar, kalau dapat anak selamat, nak sembelih kambing, kan? Nak sembelih kambing. Maka binatang yang disembelih itu, tuan punya tak boleh makan. Dan kata kitab, ketua keluarga tak boleh makan, anak-anak dia pun tak boleh makan. Kerana bawah tanggungan dia. Kenapa tak boleh makan? Kerana barang tu dah jadi hak Allah. Kita yang nak sedekah, kita tak boleh makan. Kambing seekor. Kita kata hari ni kita nazar. Kalaulah dapat anak, maka nazar sembelih kambing. Maka kita sembelih seekor kambing. Sembelih seekor kambing. Kalau kita makan sikit, tak jadi kita derma seekor kambing. Sebab itulah orang yang sembelih, orang yang nazar tak boleh makan barang yang dia nazar tadi. Nak makan juga orang macam mana? Tak. Lepas sembelih, Pak Imam, ini kambing nazar saya ni. Saya sedekah pada Pak Imam lah. Kan? Sedekah pada Pak Imam. Pak Imam ni pun dia tahu dah. Tak. Dia duduk dengar kuliah. Dia kata, okey, saya terima, saya sedekah balik lah. Tak. Saya sedekah balik. Jadi apabila sedekah balik, orang yang tuan punya nazar tadi, dia bolehlah buat kenduri, makan dan sebagainya. Tak. Kerana dia panggil orang kampung, orang taman ni panggil belaka dah. Lepas zuhur nanti, makan akikah rumah saya. Kambingnya kambing nazar. Tak. Sembelih pagi bagi kepada Pak Imam. Eloklah bagi kat saya nak balik kampung ni. Dah ambil letak di bonet kereta, balik kampung. Jadi sengih-sengih dia kena cari daging lain pula. Jadi kena sedekah pada orang pandai lah. Tak. Satu orang kampung nak buat, dulu-dulu dia berjanji. Janji tak boleh, tidak sah. Kat kampung dulu berlaku janji. Janji ni tidak sah sebagaimana saya dah sebut dah. Masalah ni belum ni. Ni kami nazar saya ni. Saya sedekah pada ustaz lah. Kemudian ustaz sedekah balik pada saya dah panggil orang ramai dah. Tak. Sedekah macam tu tak boleh. Tak. Tidak sah. Lepas tu ustaz kata nak sedekah dia tak tahu. Dia tahu ke tak ni. Nanti dia ambil orang balik sungguh. Nyanyi kita. Kena datang belajar lah. Datang belajar ramai. Bagi pada ahli kita ni. Faham dah. Janganlah tarik buat balik. Baik. Jadi tanaman binatang. Kemudian tanaman kita faham. Tanaman. Bijian 300 gantang. Hak dia. Apabila 300 gantang. Dikeluarkanlah 10% daripada itu. Pada tanaman yang tidak perlu usaha untuk dapatkan air. Tanaman yang perlu usaha untuk dapatkan air. Maka separuh daripada itu. Yakni 5% sahaja. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa anta bina rahimna la tu'adzibna wa anta alaina qadir. Bina fi ma jarat bil qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.